A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah berfirman, tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi maupun seorang Kristian. Sebaliknya, Ibrahim itu sebagai seorang penganut agama yang lurus, yang tidak tercemar. Lagi Ibrahim itu seorang Muslim. Tidaklah Ibrahim di kalangan orang-orang musyrikin. Shadaqallahul azim. Sempena setahun krisis genosid yang berlaku di Gaza, peristiwa 7 Oktober, sekarang ni 10 Oktober. Tengah hari ini kita cuba mengulang kaji, mengupas dan memahami seringkas yang mungkin berkenaan Zionisme berdasarkan kefahaman kita sebagai seorang Islam dan dibandingkan dengan kepercayaan yang dipegang oleh golongan Zionis. Terlebih dahulu kita perlu membezakan antara Zionis, Yahudi, Bani Israel. Kesemua itu membawa konteks yang berbeza. Kalau dirujuk pada takrif, Zionisme itu adalah sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang berusaha untuk mendapatkan kononnya tanah yang dijanjikan untuk bangsa pilihan Tuhan. Jadi kalau secara sederhananya, Zionisme ini ia bukan agama, tetapi ia merupakan gerakan agama, gerakan politik agama yang mengunggulkan Yahudi. Daripada mana istilah Zionis ini muncul? Istilah Zionis ini muncul dari nama bukit yang berada di Baitul Maqdis, iaitu Bukit Zion. Bukit Zion. Kalau dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani pun disebutkan sebagai Zion. Sementara dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Jabal Sohyun. Jabal Sohyun. Jabal itu bukit, Sohyun. Sebab itu kalau kita baca dalam bahasa Arab, Zionisme itu disebutkan sebagai Sohyuniyah. Seorang Zionis disebutkan sebagai Sohyuni. Sohyun itu ambil daripada nama bukit yang berada di Baitul Maqdis. Maka kalau kita tengok pemilihan nama Zionis itu merujuk kepada tempat yang menginspirasikan aspirasi utama mereka adalah untuk memiliki tempat yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan kononnya. Sejak bila sejarah gerakan Zionis ini muncul secara rasminya? Ia muncul pada tahun 1897 apabila berlangsungnya persidangan pertama Zionis di Switzerland. Dalam persidangan itu dilantik, kita katakan, founding father kepada Israel pada hari ini, iaitu
siapa namanya? Theodor Herzl. Theodor Herzl. Jadi daripada persidangan itu, antara perkara yang diputuskan adalah mereka merujuk kepada puak-puak Yahudi mesti memiliki tanah, dan tanah yang diidam-idamkan adalah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini banyak istilah lah, Baitul Maqdis, Jerusalem, kan? Itu kalau kita tengok Baitul Maqdis, bahasa Arab disebutkan sebagai Baitul Maqdis, rumah suci. Bait itu suci, rumah. Al-Maqdis itu rumah yang suci. Ada juga disebutkan sebagai Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai Beit Hamikdash. Sama juga, makna yang sama, Beit Hamikdash. Dalam kita baca hari ini sebagai mereka sebutkan sebagai, dalam bahasa Inggeris, Jerusalem. Dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai Yerusalem. Yerusalem. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab mirip Darussalam. Mirip Darussalam, iaitu tempat yang sejahtera. Memang antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ni dia banyak kemiripan, sebab datang daripada induk yang sama, iaitu bahasa Suryani. Bahasa Suryani, tapi bukan yang ini. Jadi antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, begitu juga bahasa Aramaik, itu ada persamaan yang banyak. Baik. Jadi disebabkan itulah, selepas daripada persidangan 1897 itu, Zionis yang diterajui oleh Theodor Herzl sendiri cuba berunding dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan yang tulen Osmaniyah yang terakhir, dan perundingan itu menyaksikan satu sejarah penting bagaimana Yahudi cuba memujuk Osmaniyah supaya bukan menjual keseluruhan Palestin, bukan, tapi menjual sebidang tanah milik Sultan Abdul Hamid sendiri di Palestin, dengan ganjaran yang pelbagai lah, supaya hutang Osmaniyah diselesaikan oleh Yahudi. Kemudian Sultan Abdul Hamid itu sendiri mendapat imbuhan yang banyak. Tetapi sebagaimana dalam sejarah, tawaran itu ditolak. Selepas tawaran itu ditolak, barulah berlaku agenda subversif yang besar-besaran untuk menjatuhkan Osmaniyah. Akhir sekali Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Gerakan itu antaranya dijalankan juga oleh British. Baik. Balik pada Zionisme tadi. Apakah doktrin utama Zionisme? Doktrin utama Zionisme yang pertama adalah mendakwa Yahudi merupakan bangsa pilihan Tuhan, Sya'bullahi Mukhtar, bangsa pilihan Tuhan. Itu yang pertama. Bila bangsa pilihan Tuhan ini difahami dengan secara Zionis, akan menyebabkan seseorang boleh berlaku kejam, boleh berlaku zalim, dan perlakuan itu dijustifikasikan kononnya kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Baik. Doktrin yang kedua adalah mesti mendapatkan tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu adalah yang pusatnya adalah Baitul Maqdis, dan kemudian dengan sempadan yang lebih luas, membabitkan sempadan antara Sungai Furat, Sungai Yufrit sampai ke Sungai Nil. Itu doktrin utama. Doktrin yang ketiga adalah
untuk menyambut kedatangan sang penyelamat. Untuk menyambut kedatangan sang penyelamat yang mereka sebutkan sebagai Mesiah ataupun Mesyiah dalam bahasa Ibrani, Hebrew disebutkan sebagai Mesyiah. Itu sama dengan bahasa Arab Al-Masih. Al-Masih. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masihu Isa bin Maryam. Sementara kalau kita baca hadis dalam Al-Quran tak cerita pasal Dajjal. Yang cerita pasal Dajjal hadis. Nabi menyebutkan Dajjal itu dengan gelaran yang sama, Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Jadi timbul persoalan kenapa dua watak yang bertentangan ini memiliki gelaran yang sama. Al-Masihu Isa, Al-Masihud Dajjal, dua sama. Apakah maksud Al-Masih? Al-Masih adalah yang menyapu, kerjanya sapu. Ada banyak pandangan ulama lah yang membahaskan apa maksud di sebalik sapu itu. Antaranya adalah kelebihan yang istidraj yang Allah berikan kepada Dajjal itu ada kemiripan dengan mukjizat Nabi Isa. Kerana Nabi Isa bila dia sapu orang yang matanya buta terus celik dengan sapu. Dajjal begitu juga. Bila dia nampak orang sakit dia sapu, maka orang tu jadi sembuh. Banyak kemiripan istidraj yang diberikan kepada Dajjal itu sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati. Dajjal dalam hadis menceritakan boleh hidupkan yang mati untuk mencabar iman orang. Dalam Al-Quran menggambarkan Nabi Isa itu memiliki maklumat yang sulit. Sehingga apa makanan yang berada dalam rumah seseorang, Nabi Isa boleh tahu. Itu ada ayat dalam Quran. Sementara Dajjal pun memiliki maklumat. Sebab itu dalam hadis yang panjang berkaitan dengan hadis digelar sebagai hadis Tamim Ad-Dari, melaporkan pendamping kepada Dajjal itu adalah jassasah. Dalam bahasa Arab, jassasah itu sirah mubalaghah, hyperbola kepada jasus. Jasus adalah perisik. Jadi kalau kita faham dari sudut itu, kita akan dapati kenapa gelaran Nabi Isa dan Dajjal itu sama. Sebab masing-masing kelihatan ada kemiripan, kelebihan. Dan sampai satu masa penganut-penganut Zionisme akan menganggap Nabi Isa itu sebagai Dajjal. Sementara Dajjal bagi kita, mereka akan anggap sebagai sang penyelamat. Sama ada disebutkan sebagai Mesyiah ataupun sama ada disebutkan sebagai Jesus Christ. Itu berkaitan, bergantung dengan pecahan kepercayaan-kepercayaan yang berada di bawah Zionisme. Sebab itu, bila kita sebutkan berkaitan dengan janji-janji dan ramalan-ramalan versi mereka ini, ia merupakan sebahagian daripada gejala zaman fitnah. Kalau kita dengar ucapan Netanyahu di UN, ada satu word yang selalu kita orang Islam pun sebut. Dia pun sebut. Dia kata zaman sekarang zaman keliru. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Sebiji macam dalam hadis. Zanawatun khadda'at. Jadi memang penganut Zionis ini memang mereka percaya Nabi Isa, sebenar-benar Nabi Isa tu Dajjal. Sementara Dajjal mereka akan anggap sebagai sang penyelamat. Untuk memahami kekeliruan seumpama itu, kita harus faham bahawasanya Zionisme ini adalah gerakan agama. Gerakan yang berdiri atas premis kepercayaan dan dakwaan politik agama.
Nak kata Zionisme ini agama, bukan, tapi dia gerakan. Disebabkan itu, kita perlu menyedari bahawasanya Zionis ini tidak terhad kepada semata-mata orang Yahudi. Bahkan di sana ada Zionis Kristian dan ada juga, jangan terkejut, ada Zionis Muslim. Zionis Muslim ni jarang diperkatakan, tapi kita kena sedar kewujudan. Jadi, apakah semua Yahudi itu Zionis? Tidak. Ada Yahudi yang menentang Zionis. Antaranya Yahudi Ortodoks. Antara Yahudi Ortodoks itu, antara yang popular adalah Yahudi Naturi Karta. Mereka ini menentang Zionis. Mereka tidak boleh menerima negara Zionis itu dinamakan sebagai negara Israel. Mereka kata sepatutnya negara ni negara Zionis, bukan negara Israel. Sebab Israel ni nama Nabi Yaqub. Nama Nabi Yaqub, kalau kita baca Quran, Bani Israel itu merujuk kepada orang Islam, sekalipun mereka bermasalah. Jadi mereka tak boleh terima. Sebab Yahudi Ortodoks ini mereka percaya bahawasanya Tuhan telah menghukum mereka daripada mendirikan negara ataupun memiliki kekuasaan politik atas kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Maka Tuhan telah menghukum kami, kata mereka. Kami tak boleh ada negara. Habis bila boleh ada negara? Bila Mesiah turun, baru kami boleh ada negara. Dia beza kat situ. Jadi Yahudi ni memang mereka tak Yahudi Ortodoks, Naturi Kata antaranya, mereka memang tak boleh terima negara Israel, tetapi bila Dajjal tu betul-betul keluar, mereka akan bersama juga. Ada juga Zionis Christian Zionis, yang dipanggil sebagai Judeo-Christian ataupun Evangelical Christian. Macam-macam lah. Kalau dekat Amerika itu badan pelobi utama khususnya terhadap dasar luar, antaranya adalah CUFI, Christian United for Israel, CUFI. Itu lebih berpengaruh daripada badan pelobi Yahudi itu sendiri, AIPAC. Itu lebih, CUFI itu lebih berpengaruh. Jadi ada Yahudi, ada Kristian Zionis. Antara takwilan Kristian Zionis ini terhadap Bible mereka, mereka banyak merujuk Book of Revelation berkaitan dengan ramalan akhir zaman. Mereka percaya macam kita percaya juga. Mereka percaya bila sampai satu masa nanti Nabi Isa akan turun menjadi penyelamat. Kita orang Islam pun beriman dengan benda tu. Mereka percaya Jesus Christ akan turun. Tetapi yang bezanya adalah takwilan mereka, Jesus Christ itu kalau nak melengkapi syarat dia turun, kita mesti tolong Yahudi tubuhkan negara Yahudi dan kukuhkan negara Yahudi, sehinggalah negara itu tidak boleh dicabar oleh mana-mana kuasa. Maka itulah saat Jesus Christ akan turun. Itu dia punya kepercayaan. Jadi inilah alasan utama kalau kita baca sejarah penumbuhan negara Israel. Kenapa negara-negara barat, terutamanya seawal penumbuhan British, sangat serius, bersungguh-sungguh, tidak keterlaluan kalau kita katakan yang menubuhkan Israel itu adalah British. Deklarasi Balfour 1917 itu British yang buat. Sebelum itu Arab Revolt yang menyebabkan Osmaniyah hilang taklukan ke atas Baitul Maqdis, ke atas Palestin, itu British punya kerja.
Dan hari ini kalau kita lihat Amerika yang cukup bersungguh, padahal latar belakang mereka adalah Kristian. Kenapa? Kita tak perlu pergi sampai Freemason lah, Illuminati lah. Kita cukup faham doktrin agama mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah Kristian Zionis. Kepercayaan mereka, mereka kena berkhidmat dengan Yahudi terlebih dahulu. Lepas cukup syarat, barulah Jesus Christ akan turun. Bila Jesus Christ akan turun, selepas turun, barulah menurut kepercayaan mereka, Yahudi-Yahudi itu akan bertaubat, akan ikut Jesus Christ. Jadi pening lah. Pening. Jadi kalau kita tengok sebenar-benarnya antara agama Yahudi dan agama Kristian, alasan mereka bermusuh itu lebih kuat sebenarnya berbanding Kristian nak bermusuh dengan orang Islam ataupun Yahudi nak bermusuh dengan orang Islam sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab Yahudi buat konspirasi untuk bunuh Nabi Isa, yang orang Kristian claim itu merupakan Nabi mereka, padahal Nabi Isa tak pernah ajar agama Kristian. Yang buat konspirasi berkomplot dengan Rom waktu nak bunuh Nabi Isa dulu tu adalah Yahudi. Kenapa Yahudi buat begitu? Banyaklah faktornya, dengki, macam-macam persaingan. Tapi antara alasan yang mereka kembangkan adalah Isa ni adalah Dajjal. Mereka tuduh. Maksudnya cerita berkaitan dengan Dajjal ni sejak daripada dulu. Sejak, kalau kita refer dalam hadis, sejak daripada zaman Nabi Nuh diceritakan berkaitan dengan bahaya Dajjal. Cuma Yahudi dengki dengan Nabi Isa ni, dituduh Nabi Isa tu sebagai Dajjal. Disebut dalam teks klasik Daggala Kazafuta, Dajjal Kazab, Dajjal penipu besar. Tu yang mereka bunuh. Kristian pula bermusuh dengan Yahudi sebab menganggap Yahudi yang bunuh Jesus Christ mereka. Maksudnya permusuhan itu permusuhan tradisi berjangka masa panjang. Tetapi kenapa kalau kita lihat dalam perspektif Zionisme, kenapa boleh bekerjasama pula? Dalam Al-Quran menggambarkan pegangan asal Yahudi dan Kristian ini memang bermusuh. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Allah kata Yahudi duk tuduh Kristian ni tak boleh pakai sikit abuk. Kristian pula kata Yahudi ni pun tak boleh pakai sikit abuk. Masing-masing saling memburukkan antara satu sama lain. Allah menggambarkan, Allah menyatakan, menukilkan dialog Yahudi ini, qatalnal masih, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Punya kurang ajar Yahudi. Jadi mereka memang bermusuh. Tetapi persoalan, kenapa dalam pedoman-pedoman untuk orang-orang Islam Allah mensekalikan Yahudi dan Kristian? Allah sekalikan. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Itu yang selalu kita dengar. Yang paling selalu kita dengar suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dallin tu Kristian. Allah sering kali mengingatkan. Sedangkan dua agama itu berasingan dan tak ngam. Tapi dalam peringatan-peringatan Al-Quran seakan-akan dua ni ngam. Apabila kedua-dua ni berbaik, maka itulah yang kita fahami melalui pembahagian Zionisme tadi. Jadi memang di dalam Al-Quran, kalau ditanya ada tak Allah ingatkan berkaitan dengan gerakan Zionis, kalimah Sohyun ke apa, tak ada. Kalimah Zionis itu sendiri tak ada. Tetapi konteksnya ada. Konteksnya ada. Apabila Allah mensekalikan musuh umat Islam itu Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian. Jadi
macam mana pula dengan Muslim Zionis? Ada Muslim Zionis. Ada Muslim Zionis, ada. Jadi itu merupakan satu rumus lah kalau kita persoalkan kenapa ada sesetengah orang Islam itu yang lebih pro kepada Israel lebih daripada orang Islam. Kenapa? Kerana kepercayaan Muslim Zionis. Baik. Jadi untuk kita faham kenapa akhir sekali agama-agama yang berbeza ini duduk sekali bawah Zionis, sedangkan kepercayaan Zionisme itu lebih berpihak kepada Yahudi. Kenapa? Maka di sinilah kita perlu muhasabah balik ataupun kita perlu perbetulkan berkenaan kepercayaan agama langit ataupun din samawi, agama langit. Saya percaya tuan-tuan biasa dengar agama langit. Bukan sekadar tuan-tuan, saya pun waktu kecil belajar macam tu juga. Kononnya agama langit ni ada 3 agama. Ini sesat ni sebenarnya. Kena tolak betul-betul. Bukan boleh kompromi ni. Kononnya agama langit ni ada 3. Yahudi, Kristian, Islam. Dan bila cakap macam tu akan terbentuk dalam imajinasi kita. Kononnya mula-mula Allah kirimkan agama Yahudi, kemudian Allah mansuhkan Yahudi, Allah datangkan agama Kristian, kemudian Allah mansuhkan agama Kristian, lepas tu Allah datangkan agama Islam. Jadi kronologi itu membentuk senioriti agama. Yang sulung adalah Yahudi, yang tengah-tengah Kristian, yang paling bongsu adalah Islam. Apatah lagi kita tidak dibiasakan dengan terminologi ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah digunakan oleh Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, ya Bani Israel, para nabi dan rasul yang popular dalam Al-Quran di kalangan Bani Israel. Kita lahir dengar Israel tu negara Yahudi. Maka terbentuk imajinasi dalam fikiran kita, oh dulu ada Nabi Yahudi. Kan? Dulu ada Nabi Yahudi tu apa? Siapa? Nabi Yahudi tu Daud, Sulaiman, Musa, Yusha, Harun, Ishak, Yaqub. Itu Nabi-Nabi Yahudi. Sedangkan penggunaan istilah di dalam Al-Quran, bila Allah sebutkan agama, Allah sebutkan Yahudi. Bila Allah sebutkan Bani Israel, bermaksud anak beranak Israel. Anak beranak Israel merujuk kepada anak beranak Yaqub. Yaqub tu bawa agama apa? Bawa agama Islam. Sama juga Ishak, Yaqub, Ibrahim, Ishak, Yaqub, Musa, Harun, Yusha, Daud, Sulaiman, semua tu bawa agama Islam. Semua bawa agama Islam. Tetapi apabila propaganda dimainkan dengan menjenamakan negara Zionis itu sebagai negara Israel, kita pula tidak ditekankan supaya berdisiplin dengan pengistilahan Al-Quran, maka kita akan jadi keliru. Sebab itu bila isu Gaza sejak setahun yang lepas, timbul persoalan sesetengah di kalangan masyarakat kita. Kenapa kita lawan Israel, sedangkan Israel kan ada dalam Quran, Nabi-Nabi Israel kan ada. Jadi ini permasalahan yang berlaku. Begitu juga yang disebutkan berkaitan dengan kronologi tadi. Kononnya mula-mula Yahudi, kemudian Kristian, akhir sekali baru Islam. Imajinasi agama langit tadi itu, din samawi itu, menyebabkan kita kena mengalah dengan Yahudi. Kerana apa? Allah bagi Yahudi dulu, kononnya. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah membetulkan salah faham berkenaan agama langit ini melalui banyak ayat.
Antaranya apa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa? 134. Kalau untuk kita bahaskan petang ni tak cukup lah. Tak cukup. Tapi kalau nak faham, 2 muka surat, ayat 127 sampai ayat 141. 2 muka surat ini Allah ulang-ulang, Nabi-Nabi dulu ni Islam tau, bukan Yahudi. Ulang-ulang. Kamu kena tahu, Ibrahim ni bukan Yahudi tau. Ibrahim ni Islam. Yahudi kata kena jadi Yahudi, kena jadi ahli kitab kata kena jadi Yahudi, kena jadi Kristian baru dapat hidayah. Salah tu. Allah rakamkan Nabi Ibrahim sebelum wafat, dia pesan apa? Nabi Yaqub yang digelar sebagai Israel sebelum wafat pesan pada anak beranak, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi agama langit ini, doktrin agama langit ini, ia akan membawa kita supaya menjustifikasikan Zionisme. Dia akan justify. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi dulu Yahudi, Nabi-Nabi dulu Kristian. Kita kena mengalah. Sebab apa? Kita ni umat Muhammad. Muhammad ni paling last sekali. Bila Yahudi dah tak mampu, baru bagi pada Kristian. Bila Kristian tak mampu, baru bagi pada Islam. Tanah yang dijanjikan itu. Sedangkan yang Allah mansuhkan selama ini bukan agama. Yang Allah mansuhkan hanyalah syariat. Kalau bahasa mudahnya, yang Allah mansuhkan, tukar-tukar sesama para Nabi dan Rasul, bukan kitab akidah, tapi kitab fiqah saja. Kitab fiqah saja. Tapi dakwaan agama langit ini menyebabkan kita akan merasakan Allah memansuhkan agama. Allah memansuhkan agama. Maka disebabkan itu, kalau kita tengok sebagai contoh, sebagai bukti, tahun 2020 umat Islam dikejutkan dengan satu projek normalisasi Israel di kalangan negara-negara Arab. Tak nak sebutlah negara-negara Arab tu, kaji sendirilah. Normalisasi Israel. Sebulan sebelum normalisasi Israel itu, mereka terlebih dahulu buat satu perjanjian Abraham Accord, agama Ibrahim. Agama Ibrahim, perjanjian bagi agama Ibrahim. Itu yang ada Yahudi, ada Kristian, ada Islam. Sehingga ada di sebuah negara Arab dibuat satu kompleks sebagai gimmick kepada Abraham Accord itu. Kompleks ada sinagog Yahudi, ada gereja Kristian dan ada masjid orang Islam. Ailah Ibrahimiyah, keluarga ni semua keluarga Ibrahim. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidaklah Ibrahim itu seorang Kristian. Ibrahim itu menganut agama Hanif. Hanif ni agama yang suci, yang tak tercemar. Penganut agama yang suci tak tercemar ni siapa? Muslimah. Ibrahim itu seorang Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah di kalangan orang-orang musyrikin, tidak pernah jadi di kalangan orang-orang musyrikin. Jadi disebabkan itu, kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau santai-santai boleh tengok dekat YouTube, sudah ada konten-konten yang cuba mempopularkan konsep Muslim Zionis. Ada. I'm Zionist Muslim. Sudah ada. Literally. Memang mengaku, saya adalah Muslim Zionis. Alasannya apa? Alasannya memang Yahudi ni Tuhan dah pilih. Dan tanah yang dijanjikan ini memang Tuhan bagi. Memang ada. Dan ini alasan utama kenapa kita lihat ada orang-orang Islam yang
polisinya sangat pro kepada Israel sebab ada Muslim Zionis. Baik. Kemudian dakwaan di sebalik Zionisme ini adalah tanah yang dijanjikan. Mereka mahu tanah yang dijanjikan, Baitul Maqdis, dan dengan cakupan yang lebih luas, iaitu dari Sungai Furat, Sungai Euphrates sehinggalah Sungai Nil. Sungai Euphrates itu melalui Turki, Syria, Iraq sebelum berlepas ke muara Teluk Parsi, dan Sungai Nil di Mesir. Kawasan itu dipanggil sebagai kawasan yang mereka sebutkan sebagai The Greater Israel. Jadi cita-cita Greater Israel ini dia bukan teori konspirasi, tetapi ia merupakan data kepercayaan agama. Kalau kita bandingkan, kita selaku orang Islam, kita faham benda yang sama juga. Sebiji. Kita baca dalam suratul Isra, Allah letakkan 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Ada keliling. Untuk kita faham keliling, kita refer ayat Al-Quran yang lain, Suratul Tin, Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun. Itu kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, tafsiran di kalangan tabi'in, bahkan sahabat sendiri menafsirkan demi buah tin itu merujuk kepada Syam, merujuk kepada Masjid Damsyik. Secara luasnya Syam. Peta Syam pada hari ini membabitkan Lubnan, Palestin, Jordan, Syria. Itu Syam. Watin, wazaitun, demi buah zaitun, merujuk kepada Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Baik, kalau kita mengikuti perbincangan ulama mufassirin, kenapa ada tafsiran seumpama itu? Kerana selepas daripada Allah bersumpah atas nama buah, Allah sebutkan tempat, bermaksud buah itu hanyalah pembayang kepada tempat. Selepas Allah sebut watini wa zaitun, Allah sebutkan waturi sinin, turusaina, semenanjung Sinai di Mesir, wa hadzal baladil amin, ini merupakan bumi yang aman, merujuk kepada Makkah. Kalau tuan-tuan boleh bayang peta dalam surah Tin itu dibandingkan dengan The Greater Israel, sebiji. Sama sebiji. Maka disebabkan itulah berlaku perebutan. Kerana masing-masing kelihatan buat klaim yang sama. Kita orang Islam beriman Palestin, Al-Aqsa itu adalah tempat kita, bumi yang dijanjikan. Kita beriman gitu. Mereka pun klaim gitu. Kita kata tanah yang perlu dipelihara oleh umat Islam adalah tanah yang disebutkan dalam suratul Isra dan suratul Tin. Mereka pun percaya benda yang sama melalui idea The Greater Israel. Maka timbul persoalan, kenapa boleh sama? Sebiji pula tu. Macam pakai kertas karbon tu, scan betul, sama sebiji. Sebab apa jadi sama? Sebab kita perlu faham sejarah agama, bahawasanya Yahudi ni pada asalnya Islam. Pada asalnya Islam. Apabila berlaku penyelewengan yang makin teruk, akhir sekali atas ketaasuban mereka muncullah agama baru, agama Yahudi. Begitu juga Kristian, asalnya Islam. Apabila ditipu oleh Yahudi, maka menyebabkan muncullah agama baru, agama Kristian. Jadi yang menjadi masalah hari ini adalah masing-masing klaim benda yang sama, sempadan yang sama, tetapi ada yang pakai, yang guna geran yang original, ada yang guna geran yang palsu. Yang palsu. Jadi wayang gambar pun sama. Sebab itu balik pada pemahaman berkaitan dengan Dajjal,
Al-Masih tadi tu. Secara sederhananya saya boleh buat, saya gambarkan seakan-akan kita orang Islam, umat Muhammad, melihat senario pakai gambar yang betul. Bila gambar yang betul, maksudnya yang putih tu nampak putih, yang hitam tu nampak hitam. Tapi Zionis, mereka tengok gambar yang sama. Mereka tengok gambar yang sama, tapi mereka tengok menggunakan filem negatif. Bila tengok guna filem negatif, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Dajjal jadi Nabi Isa, Nabi Isa jadi Dajjal. Senario sama. Maka disebabkan itu, kita tengok kenapa Israel bersungguh kali ini. By hook or by crook, mereka nak wipe up Gaza tu. Sebab apa? Apakah motivasi mereka? Motivasi mereka adalah kepercayaan kepada akhir zaman tu. Memang mereka percaya betul-betul. Memang mereka percaya. Dan dalam ramalan yang dikemukakan oleh pendeta besar mereka, Rabbi Menachem, Rabbi Menachem mati dah, tapi klaim sama juga. Dia mati tapi dia tak mati betul-betul, nanti dia hidup balik. Macam biasa dengar ajaran sesat selalu macam tu kan. Nanti dia hidup balik. Pengikut Rabbi Menachem, dia dekat Brooklyn, dia pun klaim yang sama. Dia tak mati, nanti dia bangkit balik. Antara ramalan Rabbi ni, dia katakan bahawasanya Netanyahu akan jadi PM terakhir Israel sebelum Mesiah turun, sebelum Mesiah keluar. Jadi kalau makna kita dalam tradisi Islam ini, seakan-akan Netanyahu tu macam Mahdi lah. Dia kerja dia set up tentera Al-Masih bagi mereka. Sebab itu kok mana sekalipun mereka tetap nak teruskan. Pemimpin-pemimpin yang dibunuh, antara faktor dibunuh adalah apabila mereka bersetuju untuk gencatan senjata. Maksudnya yang tak nak berhenti perang sekarang ni adalah Israel. Mana-mana pemimpin gerakan-gerakan yang anti Israel tu, yang mula mencadangkan gencatan senjata tu dibunuh. Kan? Jadi ini beberapa perkara yang perlu kita faham berkaitan dengan Zionisme, supaya kita faham ikut strukturnya, takrifnya apa, doktrinnya apa, alasan-alasan mereka apa, pembahagian-pembahagian Zionis itu macam mana, dan apakah takwilan-takwilan akhir zaman mereka. Baik, jadi rasa sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.